Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam teknik terbang tinggi. Rakaman ini dihasilkan bagi memenuhi penghasilan produk bagi kod kursus BMMB 1134 keterampilan berbahasa yang dibimbing oleh pensyarah saya yang bernama Puan Sohaini binti Rejab. Rentetan itu, video ini akan diteruskan dengan membincangkan berkenaan isu dan halangan dalam keterampilan berbahasa. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Zahidah binti Ahmad Ramadan. Saya dari kelas PPSMP Bahasa Melayu 1 dan memegang angka giliran yang bernombor 2023 1623 11021 dan memegang nombor matrik yang bernombor P23 160628. Isi kandungan yang terdapat dalam rakaman ini adalah terdiri daripada pengenalan. Yang kedua ialah halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Yang ketiga ialah kita akan masuk ke dalam isu-isu keterampilan berbahasa. Dan yang keempat kita akan masuk ke dalam rumusan. Yang terakhir ialah rujukan. Seterusnya kita akan masuk ke dalam pengenalan tentang keterampilan berbahasa. Apakah itu keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa merupakan keupayaan dan kecekapan yang tinggi oleh seseorang dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi dan bertutur. Manakala, komunikasi merupakan proses individu dalam menghantar dan menerima mesej. Oleh hal yang demikian, kita dapat lihat bahawa kemahiran berbahasa ini sangat berkait rapat dengan proses berkomunikasi di mana sejak lahir, manusia belajar berkomunikasi dengan alam sekitar. Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk memastikan proses komunikasi dapat dijalankan. Dengan adanya komunikasi, kita dapat berkongsi atau bertukar idea serta maklumat dan perasaan dan berlakunya proses interaksi antara manusia dengan manusia dan bertukar pendapat, gerak isyarat atau simbol. Namun begitu, ramai beranggapan bahawa komunikasi ini mudah. Namun, ternyata proses komunikasi yang berkesan itu sukar untuk dicapai. Hal ini dikatakan demikian kerana keterampilan berbahasa ini tidak dapat dikuasai dan dimiliki oleh manusia sejak daripada awal usianya. Oleh itu, berlakunya pelbagai halangan komunikasi dan isu-isu keterampilan berbahasa dalam kalangan masyarakat. Baiklah, kita akan masuk ke dalam halangan-halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Apakah itu komunikasi? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, komunikasi dapat ditakrifkan sebagai satu proses pertukaran maklumat, perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain dan kadang-kadang melibatkan kumpulan yang ramai. Oleh itu, halangan komunikasi ialah gangguan yang berlaku ketika proses pemindahan maklumat dan pemahaman daripada satu pihak yang lain. Perkara-perkara yang menjadi sekatan semasa komunikasi berlaku menyebabkan penyampaian maklumat dan pendapat menjadi kurang berkesan dan menjejaskan pengetahuan antara penyampai dan penerima sepanjang sesuatu komunikasi berlaku. Antara halangan-halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa ialah seperti yang pertama ialah maklum balas, komunikasi sahala, gangguan saraf penerima, penyampaian menerusi saluran kedua, gangguan emosi dan gangguan luaran. Baiklah, halangan-halangan komunikasi dan keterampilan berbahasa ini perlulah diberi perhatian oleh setiap individu. Baiklah, kita akan masuk ke dalam halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang pertama, iaitu halangan maklum balas. Apakah itu maklum balas? Maklum balas ialah tindak balas yang berlaku apabila penerima bertindak balas terhadap maklumat yang disampaikan. Dalam kata lain, maklum balas ini merupakan maklumat yang diterima kembali sebagai menjawab pertanyaan atau respon penerima bagi memaklumkan cara penerimaan mesej. Antara halangan-halangannya ialah yang pertama ialah berlakunya tiada reaksi yang ditunjukkan oleh penerima. Selain itu, penerima tidak akan memahami sebarang soalan yang diajukan oleh penyampai maklumat. Sekiranya tiada maklum balas diterima, bermakna penyampaian maklumat kepada pendengar kurang berkesan kerana tiada respon yang diterima. Antara contoh halangan maklum balas ini adalah apabila guru bertanyakan soalan mengenai topik yang dipelajari, namun demikian, murid-murid tidak memberi sebarang respon terhadap soalan yang diajukan.
Hal ini disebabkan penerima tidak memahami soalan yang diajukan oleh penyampai maklumat iaitu guru. Para hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin sekalian. Tajuk cerita yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah pengalaman saya membeli anak patung. Halangan yang kedua ialah komunikasi sahala. Komunikasi sahala merupakan suatu proses komunikasi yang mana penyampai menyampaikan maklumat atau mesej kepada penerima tanpa mengharapkan maklum balas daripadanya. Halangan-halangan yang terdapat dalam komunikasi sahala ialah hanya penyampai yang memberi hujah, pendapat, penjelasan dan huraian. Hal ini menyebabkan penerima berkemungkinan tidak akan memahami perkara yang disampaikan oleh penyampai. Hal ini dikatakan demikian kerana penerima tidak dapat memberikan soalan atau bersoal jawab dengan penyampai yang menyebabkan perkara yang ingin difahami tidak dapat difaham dengan baik. Contoh halangan komunikasi sahala ialah penceramah menyampaikan hujahnya mengenai ceramah yang disampaikan kepada para pendengar tanpa menerima sebarang respon daripada pendengar. Ahli perbahasan yang mampu berhujah dengan baik dalam menegakkan pendapat berkemungkinan bersikap agresif secara lisan secara menyampaikan hujah yang boleh menggores perasaan orang lain. Halangan komunikasi dalam keterampilan bahasa yang ketiga ialah gangguan saraf penerima. Gangguan saraf merujuk kepada masalah yang dihadapi oleh penerima yang mana boleh menyebabkan penerima tidak dapat memproses dan memahami maklumat yang disampaikan. Antara halangan-halangan dalam halangan gangguan saraf penerima ini ialah yang pertama, sukar dalam berkomunikasi secara lisan dengan masyarakat sekeliling. Selain itu, penerima memerlukan penterjemah antara bahasa isyarat dengan bahasa lisan. Dan yang terakhir, mereka akan mempunyai perbezaan dalam menunjukkan dan memahami perasaan orang lain. Antara contoh-contoh masalah gangguan saraf penerima ini ialah masalah dunia pendengaran, lidah pelat, sengau dan sebagainya. Jadi, buah terbedak di luar pagar. Oleh hal yang demikian, kita dapat lihat bahawa proses komunikasi tidak berjaya antara penutur dan penerima. Hal ini disebabkan masalah pendengaran penerima itu sendiri. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang keempat ialah adanya halangan penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menerusi saluran kedua ini merujuk kepada maklumat yang disampaikan oleh pihak lain yang menyebabkan maklumat tersebut tidak dapat disampaikan dengan jelas dan kurang tepat dengan perkara yang ingin disampaikan oleh penyampai itu sendiri. Maklumat mungkin disampaikan melalui komputer, telefon bimbit, surat, memo, gambar atau fax dan sebagainya. Antara halangan dalam penyampaian menerusi saluran kedua ini ialah penerima akan salah mentafsir atau menyah-tafsirkan mesej yang disampaikan. Selain itu, penyampai menyampaikan mesej tanpa menunjukkan emosi yang sebenarnya yang boleh menyebabkan penerima salah faham. Antara contoh dalam halangan ini ialah penyampai menaip sesuatu mesej menggunakan huruf besar melalui aplikasi WhatsApp yang telah menyebabkan berlakunya salah faham kepada penerima kerana dia menganggap mesej tersebut disampaikan dengan nada marah. Seterusnya, gangguan emosi juga merupakan antara halangan-halangan dalam komunikasi semasa keterampilan bahasa. Gangguan emosi ini dikatakan sebagai gangguan dalaman yang disebabkan oleh keadaan psikologi penerima yang tidak stabil dan terganggu. Emosi sangat mempengaruhi cara seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain, sama ada dalam emosi itu marah, gembira, bimbang, sedih dan lain-lain. Oleh itu, apabila emosi yang tidak sesuai dibawa ke dalam komunikasi antara individu, hal ini akan menghalang untuk menghasilkan komunikasi yang berjalan dengan lancar dan berkesan. Antara contoh halangan komunikasi apabila emosi terganggu ialah seseorang yang sedang marah akan membuat keputusan secara terburu-buru dan percakapannya hanya mengikut emosi semata-mata tanpa berfikir terlebih dahulu. Sebagai contoh situasi seorang bapa yang sedang marah disebabkan kecewa atau menghadapi masalah di tempat kerja
dan akan berkomunikasi secara kasar terhadap anak-anaknya. Hal ini secara tidak langsung, gangguan emosi ini juga akan memberi kesan kepada orang yang tidak bersalah. Sebagai contoh, seorang bapa yang berkomunikasi secara kasar terhadap anak-anaknya walaupun anak-anaknya itu tidak bersalah. Terakhir sekali, halangan dan keterampilan berbahasa ini ialah gangguan luaran. Gangguan luaran merujuk kepada gangguan persekitaran seperti bunyi bising yang menyebabkan komunikasi antara penerima dan penyampai terjejas dan tergendala. Antara halangan dalam gangguan luaran ini ialah disebabkan suasana bising dalam bilik darjah. Sebagai contoh seperti bergurau senda dengan rakan sekelas dan membuat pembincangan yang tiada kaitan dengan pembelajaran yang menyebabkan persekitaran yang tidak terkawal. Hal ini menyebabkan berlakunya halangan ketika berkomunikasi. Yang kedua, persekitaran luar yang bising apabila mendengar bunyi kenderaan, aktiviti pembinaan yang berdekatan dan suara orang yang lalu lalang yang menyebabkan menyukarkan lagi komunikasi yang dijalankan. Hal ini menyebabkan proses PDP yang dijalankan akan menyebabkan terganggu dan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini menyebabkan guru sukar untuk mengajar di dalam kelas dan murid-murid hilang fokus dan terganggu untuk belajar. Seterusnya, kita akan masuk ke dalam isu-isu dalam keterampilan berbahasa. Menurut Hoytamo 2005, terampil bermaksud cekap dalam menyelesaikan tugas, manakala definisi bahasa pula ialah mempunyai bahasa, memakai menggunakan bahasa dan bercakap dalam sesuatu bahasa. Oleh hal yang demikian, keterampilan berbahasa ini bermaksud kecekapan dan kebolehan yang tinggi ketika berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis bagi menyampaikan sesuatu mesej sama ada secara lisan mahupun bertulis dalam urusan pekerjaan atau urusan seharian seseorang. Selain itu, keterampilan berbahasa ini juga mempunyai isu yang sering dijadikan bahan bualan serta hangat diperkatakan pada masa kini. Baiklah, mari kita lihat apakah isu-isu dalam keterampilan berbahasa ini. Baiklah, isu keterampilan berbahasa ini terdiri daripada 3, iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Isu-isu yang wujud semasa komunikasi adalah disebabkan keupayaan menggunakan bahasa berada pada tahap yang lemah, seperti isu bahasa, isu budaya, isu media sosial yang perlu dipandang serius dengan memberi penerapan elemen pendidikan sivik dalam setiap individu bagi menangani isu keterampilan berbahasa ini. Baiklah, saya akan menerangkan tentang isu bahasa. Penggunaan bahasa yang mencemarkan dan menjejaskan keunikan bahasa Melayu dan bahasa yang mengguris perasaan orang lain sering digunakan dalam masyarakat masa kini. Baiklah, contoh isu bahasa yang pertama ialah isu bahasa pasar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa pasar merujuk kepada bahasa Melayu yang digunakan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu. Antara punca wujud bahasa pasar ini ialah disebabkan orang Melayu yang memang terkenal dengan sifat merendah diri dan terbawa sifat ketika berkomunikasi dengan kaum asing. Penggunaan bahasa Melayu menganggap bahawa bahasa Melayu yang betul hanya digunakan ketika majlis formal sahaja. Oleh sebab itu, pengguna lebih gemar menggunakan bahasa tempatan bersesuaian dengan keadaan sekeliling. Seterusnya, isu bahasa disebabkan penggunaan bahasa yang tidak sopan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa kasar merupakan bahasa yang tidak sopan atau tidak manis dituturkan atau digunakan. Bahasa kasar ialah bahasa yang digunakan dalam percakapan atau tulisan yang boleh menyakitkan hati seseorang yang... Isu penggunaan bahasa tidak sopan ini sudah menjadi tabiat atau kebiasaan kepada anak-anak muda pada masa kini yang bertutur dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan, bercakap kotor, mencarut dan memaki hamun sama ada melalui percakapan atau tulisan mereka. Baiklah, kita akan lihat apakah punca yang berlakunya isu penggunaan bahasa tidak sopan ini. Yang pertama, disebabkan kanak-kanak ini tidak diberi asuhan dan didikan oleh ibu bapa sejak dari kecil lagi, iaitu yang berkenaan dengan pertuturan yang sopan dan berakhlak dalam bahasa.
Selain itu, pertuturan anak-anak muda yang tidak sopan mungkin dipengaruhi oleh rakan-rakan yang sering mengeluarkan perkataan yang tidak berhemah dan ia sudah menjadi perbualan yang diterima pakai dalam masyarakat, khususnya dalam golongan remaja. Akhir sekali, isu bahasa ialah isu bahasa rojak. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, bahasa rojak ialah bahasa yang bercampur aduk kata-kata yang digunakan oleh penuturnya, misalnya seketika menggunakan kata-kata dalam bahasa Melayu dan seketika lagi menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggeris. Baiklah, mari kita lihat apakah punca berlakunya penggunaan bahasa rojak di dalam kalangan masyarakat. Antara sebab wujudnya penggunaan bahasa rojak ini adalah disebabkan sikap individu itu sendiri yang mementingkan bahasa asing daripada bahasa sendiri. Menelusuri aturan moden masa kini, harus diakui bahawa penggunaan bahasa Inggeris merupakan pelbagai yang telah digunakan dalam pelbagai sektor untuk mendominasikan dunia. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia berdiri berpusu-pusu memantapkan diri dalam penggunaan bahasa Inggeris bagi memenuhi permintaan global semasa dan kepentingan-kepentingan lain sama ada kepentingan peribadi maupun global. Berdiri tolak daripada itulah penggunaan bahasa rojak mula mendominasikan kehidupan seharian kita. Rakyat Malaysia sendiri tidak dapat memahami akan kepentingan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka dan tahap keyakinan mereka terhadap bahasa ibunda sendiri menurun kerana permintaan global semasa yang lebih menuntun mereka untuk menguasai bahasa rojak semakin menular dalam kehidupan seharian. Penurunan bahasa rojak yang semakin menular dalam kehidupan seharian semakin membimbangkan lantaran penularan tersebut merupakan petanda akan kepupusan identiti Malaysia yang mempunyai bahasa Melayu yang sopan dan halus penggunaannya. Seterusnya, dikhawatiri kepupusan kesantunan dan budaya Malaysia berlaku. Yang kedua, punca berlakunya penggunaan bahasa rojak disebabkan penggunaan bahasa dalam media cetak dan media elektronik. Hal ini disebabkan kebanyakan media tidak menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Penggunaan perkataan-perkataan yang tidak sesuai yang ditonjolkan dalam drama, filem, lagu-lagu, komik serta majalah sedikit sebanyak menjadi ikutan remaja pada masa kini. Akibatnya, mereka akan terbawa-bawa dalam kehidupan seharian mereka untuk menggunakan penggunaan bahasa rojak ini dalam kehidupan seharian mereka. Isu yang kedua ialah isu budaya. Menurut Suwardi et Raswara 2006 menyatakan bahawa istilah budaya ini berasal daripada bahasa Latin iaitu colere yang membawa maksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan melalukan pelbagai tindakan. Komunikasi yang melibatkan silang budaya adalah merupakan komunikasi yang melibatkan individu daripada latar belakang yang berbeza, iaitu daripada segi bangsa, etnik, bahasa, agama, tahap pendidikan dan status sosial. Kemahiran komunikasi silang budaya adalah sangat penting. Hal ini agar dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain yang berbeza bangsa dan budaya serta sentiasa untuk mengawal bahasa yang digunakan. Pada masa kini, setengah masyarakat hidup berkelompok dan menjauhi orang yang berbeza bangsa dan agama. Amalan seperti ini tidak baik dan boleh mengakibatkan pergaduhan antar kaum. Sebagai contohnya, suatu kelompok itu menggunakan bahasa yang kotor dan menjauhkan maruah dan menjatuhkan. Sebagai contoh, kelompok itu menggunakan bahasa yang kotor dan menjatuhkan maruah seseorang individu. Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa itu akan menjatuhkan maruah individu tersebut dan menunjukkan hilangnya kesatuan berbahasa dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Oleh itu, sifat hidup berkelompok ini haruslah dielakkan dalam menjalankan komunikasi dengan orang lain bagi mengelakkan penggunaan bahasa yang kurang sopan. Berikut merupakan contoh isu budaya yang diperolehi dalam aplikasi Twitter. Iaitu ini merupakan isu budaya yang dibangkitkan oleh pengguna media sosial. Pengguna telah mempertikaikan mengenai budaya pemakaian ketika menyambut perayaan. Rumusan yang saya dapat buat di sini, kita haruslah menghormati hak budaya masyarakat masing-masing
dan janganlah bersikap celik akal dengan memperbesarkan sesuatu yang kecil dan menimbulkan lagi isu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat juga contoh isu budaya yang berlaku ialah apabila terdapat seseorang murid yang telah mengajak rakannya untuk ke perpustakaan dengan menggunakan bahasa campuran atau bahasa rojak, iaitu contoh perkataannya ialah you jom pergi ke library yang seharusnya awak jom pergi ke perpustakaan. Hal ini menyebabkan berlakunya percampuran bahasa yang menyebabkan rakannya akan keliru untuk memahami apa yang diucapkan oleh kawannya itu. Isu budaya yang berlaku dalam keterampilan berbahasa sangat berleluasa pada masa kini kerana budaya asing telah terserap dalam kehidupan. Selain itu, kehidupan masyarakat yang hidup berkelompok serta menjauhi kelompok yang berbeza agama dan kaum juga menjadi isu dalam keterampilan bahasa. Selain itu, dapat juga contoh lain bagi isu budaya ini ialah apabila sesuatu kelompok itu telah menggunakan bahasa yang kotor untuk menjatuhkan maruah seseorang individu. Hal ini sedemikian telah menunjukkan tiada kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat pada zaman kini. Disebabkan isu budaya ini, terdapat segelintir masyarakat yang tidak menjaga kepentingan budaya. Mereka tidak menjaga hak komunikasi silang budaya dengan sambil lewa menghina hak kaum lain. Hal ini berkesan dan akan menyebabkan berlakunya pergaduhan antar kaum serta keamanan negara dan keharmonian juga akan tergugat. Yang terakhir ialah isu media sosial. Pada era serba teknologi ini, penggunaan media sosial telah menjadi satu kewajipan kepada semua lapisan masyarakat. Media sosial ini memberikan kebaikan dan keburukan kepada pengguna. Sekiranya menggunakan media sosial dengan betul, kita akan memperoleh manfaatnya, manakala sebaliknya kita akan mendapat keburukannya. Kebanyakannya pengguna media sosial ini menggunakan media sosial untuk bertujuan untuk meluahkan perasaan, berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman dan ilmu serta sebagainya. Namun begitu, ada segelintir masyarakat yang telah menyalahgunakan platform media sosial ini. Iaitu, media sosial juga merupakan antara medium untuk menyampaikan atau meluahkan perasaan masyarakat zaman kini, terutamanya dalam kalangan remaja yang sering menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sesuatu isu dengan emosi. Emosi yang dibawa semasa menyuarakan pendapat mereka itu akan menyebabkan penggunaan bahasa pasar dan kata-kata kesat yang tidak mencerminkan identiti orang Melayu yang mengamalkan kesantunan berbahasa. Hal ini demikian kerana penggunaan media sosial dan telefon pintar amatlah mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menyuarakan pendapat sehingga masyarakat alpa akan keterampilan bahasa yang patut diterapkan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan bahasa rojak merupakan salah satu isu yang hangat berkatakan dalam kalangan guru-guru. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa rojak dapat menurunkan kualiti tata bahasa dalam kalangan murid. Menurut Fahmi 2017, dalam berita harian dalam Hidayah Syafi'i ETIL 2019, penggunaan bahasa rojak secara berleluasa oleh stesen televisyen dan penerbitan akan membebankan tugas pendidik untuk memperbetulkan tata bahasa serta pemahaman bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa dalam kalangan murid semakin teruk dan hilangnya kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah mengambil tindakan untuk membendung isu penggunaan bahasa dalam media sosial bagi mengelakkan lebih ramai golongan muda yang menggunakan tata bahasa dengan salah. Contoh isu-isu media sosial ialah seperti isu yang telah dilontarkan oleh seseorang individu yang telah menghina rupa fizikal seseorang. Dalam gambar sebelah, kita dapat lihat bahawa netizen telah menggunakan media sosial dengan cara yang salah. Penggunaan tersebut menulis dan memberikan komen yang negatif kepada orang lain. Mereka telah menggunakan rupa fizikal seseorang dengan perkataan gemuk dan bodoh. Hal ini, netizen telah menghina rupa fizikal seseorang dengan perkataan gemuk dan bodoh. Selain itu, terdapat juga contoh isu media sosial iaitu penggunaan bahasa sistem pesanan ringkas iaitu SMS. Iaitu bahasa ini sering digunakan oleh semua lapisan
bahasa ini sering digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang muda atau yang tua. Dalam isu media sosial ini, kita dapat lihat pencemaran bahasa melibatkan kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan struktur ayat, penggunaan bahasa rojak dan istilah menggusarkan pakar-pakar bahasa. Hal ini kerana kemajuan teknologi yang berkembang menjadikan masyarakat bebas untuk menggunakan bahasa yang lebih selesa dan santai dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Baiklah, akhir sekali, penerapan elemen pendidikan sivik atau kewarganegaraan. Penerapan elemen pendidikan sivik dan kewarganegaraan ini perlulah dilaksanakan sejak di bangku sekolah oleh guru sebagai suri teladan dan pembimbing. Oleh itu, guru perlulah memberi pendedahan tentang adab-adab berkomunikasi kepada murid. Sebagai contoh, guru perlulah menerapkan amalan adab-adab berkomunikasi seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak mencarut dan menghina orang lain, menggunakan gelaran yang sesuai sama rakana guru serta tidak memotong percakapan orang lain. Hal ini supaya murid-murid dapat menerapkan elemen pendidikan dan sivik ketika berkomunikasi dengan orang masyarakat sekeliling. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak halangan dalam komunikasi dan isu-isu yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa ini. Oleh hal yang demikian, setiap individu perlulah mengenal pasti halangan komunikasi yang dihadapi dan perlulah menangani isu-isu keterampilan berbahasa yang berbangkit agar dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara penyampai dan penerima serta dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.